Baik, saudara, industri unit amanah di Malaysia telah berkembang pesat dengan mencatatkan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 18% sepanjang 10 tahun yang lalu. Menyedari potensi industri tersebut, Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia FIMM ditubuhkan sebagai badan industri dan kepentingan awam yang menyokong perkembangan industri unit amanah dan skim persaraan swasta di Malaysia. Dan saudara, untuk maklumat lanjut, kita bersama dengan Encik Nazaruddin Othman. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif FIMM. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada RTM kerana sudi menjemput FIMM, ya, Federation of Investment Managers Malaysia, untuk kita sama-sama berkongsi maklumat dengan orang ramai tentang fungsi-fungsi dan objektif penubuhan FIMM itu. Baik, seperti yang Encik Nazar bercakap tadi, mungkin boleh berkongsi sedikit dulu dengan senario industri unit amanah di Malaysia ketika ini. Ya, seperti yang kita tahu, walaupun 2015 merupakan tahun yang amat mencabar di mana harga komoditinya turun, nilai mata wang juga susut, pasaran stock market, stock market juga susut, tetapi kita masih mendapat growth ataupun pertumbuhan yang positif dalam industri unit amanah, di mana dalam tahun 2015 kita sudah mencapai pertumbuhan sebanyak 6%, ya. Kalau kita melihat kepada industri pengurusan aset secara keseluruhan, pertumbuhan sebanyak 6% kepada 668 bilion ringgit, daripada 630 bilion pada 2014. Berkenaan dengan nilai aset unit amanah, ya, yang merupakan the biggest contributor dalam industri pengurusan aset ini, kita masih merekodkan pertumbuhan positif, ya, di mana sebanyak 347 bilion telah direkodkan dalam tahun 2015 berbanding 343 bilion pada tahun 2014. Jadi berkenaan dengan senario unit trust, unit amanah di Malaysia ini, kita ada terdapat 37 syarikat-syarikat pengurusan yang ada menawarkan unit-unit amanah yang boleh dilabur oleh orang ramai di Malaysia. Jadi berkenaan dengan keyakinan pelabur, kita masih lihat pelabur masih yakin kerana pelaburan dalam unit amanah ini adalah untuk jangka masa panjang. Ya. Jadi kita tidak perlu risau tentang short term fluctuation. Ya. Kerana in the long run, unit amanah telah terbukti berdasarkan statistik akan memberi nilai tambah kepada pelaburan orang ramai. Ya. Baik, kalau kita bercakap mengenai dari segi insentif pula, adakah insentif yang diambil kini mencukupi untuk menyokong pertumbuhan SPS ini? Ya, skim persaraan swasta, ya. Sebelum tu saya ingin menyentuh tentang insentif yang telah diumumkan oleh kerajaan, di mana usul yang dicadangkan oleh FIMM telah diterima oleh kerajaan dalam bentuk tax exemption untuk fee pengecualian cukai, untuk fee yang diterima daripada pengurusan dana Islam. Jadi kita dapat tax exemption, pengecualian cukai sehingga Year of Assessment 2020. Jadi itu merupakan satu galakan, ya, kepada syarikat-syarikat pengurusan unit amanah untuk terus establish dan melancarkan unit amanah Islam, ya. Unit amanah Islam ini telah mendapat pengecualian cukai sejak 8 tahun yang lalu. Jadi dirasakan yang extension untuk pengecualian cukai ini amat relevan sebab unit amanah Islam atau dana Islam di Malaysia, dia punya contribution dia masih rendah, sekitar 15% daripada keseluruhan jumlah aset unit amanah di Malaysia. Bercakap tentang skim persaraan swasta pula, pada ketika ini kerajaan telah meluluskan pengecualian ataupun tax deduction sebanyak RM3,000 setahun untuk mereka yang melabur dalam PRS ataupun skim persaraan swasta ini. Tapi kita mengharapkan bila
fiscal budget kerajaan mengizinkan pada masa akan datang, kerajaan mungkin boleh consider untuk menaikkan pengecualian cukai ini ataupun tax deduction ini kepada mungkin 6,000 bersamaan dengan EPF. Sebab kedua-duanya adalah untuk persaraan. Jadi kita nampak ada level playing field kalau maknanya pengecualian ataupun tax deduction itu dinaikkan ke 6,000 pada masa akan datang bila fiscal budget mengizinkan, ya. Dan selain daripada itu, berkenaan dengan tax exemption yang telah diumumkan oleh kerajaan, kita dapat lihat perkembangan dari segi youth incentive. Kerajaan ada bagi youth incentive dalam bentuk RM500 kalau seseorang itu yang berumur antara 20 hingga 30 tahun melabur sebanyak RM1,000 dalam masa setahun, kerajaan akan top up RM500. Jadi kita nampak di situ ada peningkatan dari segi youth involvement dalam skim perasaan swasta, di mana pada tahun 2014 sebelum youth skim 500 ini dilancarkan, hanya 4,000 orang yang belia yang dalam kategori itu tadi melabur dalam PRS, tapi sekarang kita dah dapat lebih kurang 34,000 belia yang ingin mengambil peluang, ya, mengambil peluang berdasarkan kepada insentif yang diberikan oleh kerajaan. Dan kita juga boleh katakan sambutan ramai ketika ini semakin meningkat. Tetapi dari segi dana Islam itu pula, bagaimana prestasi dana Islam ini di masa akan datang? Kalau kita melihat, mungkin seperti Encik Nazar kata tadi, kalau boleh dinaikkan kepada 600 daripada 3,000 dinaikkan ke 6,000. Tetapi untuk ke arah itu mungkin akan ambil masa yang lama lagi. Tetapi untuk mengambil peluang untuk dana Islam itu sekarang untuk mewar-warkan kepada orang luar di sana. Ya, kita mempunyai infrastruktur yang lengkap, ya, dari segi undang-undang untuk kerajaan cater for Islamic investing, ya, di Malaysia ini. Satu kajian daripada Thomson Reuters baru-baru ini, di kalangan 70 negara-negara yang dimasukkan dalam survey, ya, mendapati bahawa Malaysia berada di tempat yang pertama dari segi infrastruktur dan juga apa-apa penggubalan undang-undang berkenaan dengan Islamic Capital Market. Jadi ini merupakan satu tarikan untuk kita terus melancarkan dana-dana Islam umpamanya, ya, sebab kita mempunyai resources yang luas dari segi expertise, kita ramai Islamic scholars yang kita ada, dan sehingga kan kita ekspor pada negara-negara yang baru hendak berkecimpung dalam dunia Islamic investment. Jadi saya rasa potensi itu memang ada, sebab cuma makan masa. InsyaAllah makan masa, memanglah makan masa kan, tapi kita nampak pertumbuhan dana Islam itu lebih baik daripada keseluruhan pertumbuhan unit amanah, di mana dalam 5 tahun yang lepas, kalau kita compare pertumbuhan antara dana Islam dan pertumbuhan unit amanah secara keseluruhannya, dana Islam mencatatkan pertumbuhan 17% setahun dalam masa 5 tahun yang kebelakangan ini, berbanding dengan 9% pertumbuhan dalam 5 tahun setahun untuk unit amanah keseluruhannya. Jadi kita nampak kat situ yang potensi itu amat besar, di mana dia punya pertumbuhan itu lebih cepat daripada konvensional. Baik, bercakap mengenai unit amanah sekali lagi, berdasarkan ketidaktentuan keadaan ekonomi dan pasaran kewangan dalam dan luar negara, apa kelebihan yang ditawarkan oleh unit amanah dan kenapa pelabur perlu menyertakan unit amanah ini sebagai sebahagian daripada portfolio pelaburan mereka? Ya, sebenarnya banyak faedah melabur dalam unit amanah, ya, berbanding kalau kita buat direct investment dalam stock market. Contohnya antara lain, unit amanah ini dia punya cost of entry sangat rendah. Kita tidak memerlukan capital yang besar untuk melabur. Tidak seperti kalau kita buat pelaburan stock market secara direct. Unit amanah, melabur dalam unit amanah mungkin RM100 dah boleh dapat minimum investment. Jadi dari segi affordability itu memang ada. Itu satu. Yang keduanya ialah
unit amanah ini secara defaultnya ataupun secara automatiknya kepelbagaian portfolio tu kita dapat nikmati, ya, sebab kita boleh reduce the risk, ya, ataupun diversify the risk. Sebab dalam unit amanah ada banyak portfolio. Kalau katakan dana equity sebagai contoh, ya, unit amanah ini akan melabur dalam pelbagai stok dalam bursa, katakan, ya. Berbanding kalau kita buat pelaburan direct di stock market, kita tidak akan dapat diversifikasi yang cukup untuk kita manage kita punya risk. Jadi maknanya kalau buat direct investment, risikonya sangat tinggi. Kalau maknanya sesuatu stok tu merudum, maknanya kita investor expose pada penurunan harga tadi berbanding dengan unit amanah sebab dia ada diversification yang luas. Selain daripada itu, melabur dalam unit amanah ini akan diurus oleh professional manager yang mempunyai skill dan expertise yang tertentu untuk menganalisa stok mana yang elok untuk dijadikan portfolio dalam satu-satu tabung unit amanah itu. Ya, itu antara kelebihan yang ada. Kalau boleh berkongsikan kepada kami dan juga mereka di luar sana, mungkin masih ramai yang belum mengenali FIMM ini dengan lebih jelas, antara portfolio yang paling banyak yang melabur dalam unit amanah ini seperti portfolio yang bagaimana? FIMM merupakan badan yang mengawal selia orang-orang ataupun individu-individu yang ingin berkecimpung dalam pemasaran unit amanah. Ya, jadi individu-individu ini akan kita ada minimum kriteria, SPM with 3 credits, dan selepas itu mereka kena menduduki peperiksaan yang diuruskan oleh FIMM. Dan selain daripada itu, sebab registration kita ada dia punya renewal period, ya, selama 1 tahun, ya. Jadi setiap kali untuk renew tu mereka perlu menghadiri kursus-kursus yang tertentu. Kita ada requirement 16 points yang terdapat dalam kita punya garis panduan untuk continuing professional development, supaya diorang keep abreast dengan perkembangan market, ya, dan sentiasa peka tentang turun naik pasaran, supaya kerana mereka ini akan memberi nasihat kepada para pelabur, sama ada di mana perlu diallocatkan aset yang tertentu, ya, dalam sama ada dalam equity, dalam bond, dalam money market dan sebagainya. Jadi kita keseluruhan individu ini kita register lebih kurang dalam 53,000 buat masa ini. Ini adalah unit trust consultants yang kita namakan dia unit trust consultants yang attach di syarikat-syarikat pengurusan unit amanah dan juga bank-bank yang ada mengedarkan unit-unit amanah. Selain daripada itu, berkenaan dengan konsultan skim perasaan swasta, kita ada dalam 20,000 yang telah didaftarkan dengan FIMM. Dan diharapkan semakin meningkat. Baik, mungkin akhir sekali saranan Encik Nazar kepada mereka yang mahu mencuburi bidang ini tapi masih ragu-ragu, dan bagaimana mereka boleh menghubungi FIM secara terus? Ya, mereka boleh terus menghubungi FIMM. Kita ada website kita. Kalau berlaku ketidakpuasan hati tentang nasihat yang diberikan, kita takut ada mis-selling, ya, over-promising daripada konsultan-konsultan, mereka boleh tampil ke hadapan, sebab salah satu mandat FIMM ini adalah untuk protect investors' interest. Jadi kita melindungi kepentingan para pelabur. Mereka boleh submit ataupun lodge complaint dengan FIMM, dan kita ada jawatankuasa disiplin yang akan mengadili apa juga komplain yang FIMM terima, dan kita akan panggil konsultan-konsultan yang berkenaan untuk didengari, dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Kita memang baru-baru ini pun memang ada mengambil tindakan kepada konsultan-konsultan yang telah membuat kondak yang tidak sepatutnya. Ya. Dari segi sanction, kita boleh revoke dia punya
registration dengan FIMM dan sanction yang paling severe sekali ialah kita bar dia orang daripada terus untuk in the future untuk diregister dengan FIMM. Itu antara di laman website? Di laman website ya www.fimm.com.my. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Encik Nazaruddin Othman. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif FIMM kerana sudi berkongsi kepada kami hari ini mengenai unit amanah dan sebagainya. Apapun dapatkan nasihat daripada pakar dan terus ke laman website FIMM itu sendiri. Baik.